Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan subjek GGGA 5032 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia yang bertajuk Pentaksiran Bilik Darjah PBD. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Ahmad Azri Haris bin Rusdi, Muhammad Iqbal Mukri bin Rozlan, Nurul Syahidah binti Jumali, Nurul Dahlia binti Rizwan dan Hafizah binti Meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Muhammad Iqbal Mukri bin Rozlan bernombor metrik P133846 untuk pengenalan PBD ataupun Pentaksiran Bilik Darjah. Apakah yang dimaksudkan dengan PBD? PBD merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran. Ia juga bertujuan untuk mengesan perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid dari semasa ke semasa. Ia merupakan proses mengumpul dan menganalisis maklumat serta membuat refleksi yang berterusan terhadap PDP dalam membuat pertimbangan secara konsisten. Ia juga merupakan tindakan susulan untuk menambah baik penguasaan murid dalam PDP guru. Okey, seterusnya mengapa PBD? Pentingnya PBD ini bagi guru adalah untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Selain itu, merancang dan mengubah sesuai kaedah pengajaran serta mengambil tindakan susulan dan mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Bagi murid pula, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran, ia juga mengesan perkembangan diri dan meningkatkan pencapaian pembelajaran. Sekian daripada saya dan slide seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Dahlia binti Rizwan, nombor metrik P133453 akan membentangkan tentang isu-isu pentaksiran bilik darjah. Terdapat 3 isu yang berlaku dalam pentaksiran bilik darjah. Antaranya ialah yang pertama, kurang persediaan guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Pentaksiran bilik darjah sangat memerlukan persediaan rapi daripada seorang guru, terutamanya dari aspek pengetahuan, lembaran kerja ataupun bahan-bahan bantu mengajar. Namun, ekoran daripada bebanan tugas guru yang ditanggung yang menjadi kekangan kepada guru-guru untuk menyediakan instrumen pentaksiran secara efektif. Seterusnya, isu yang kedua ialah isu kekurangan pengetahuan guru membuat pentaksiran. Ini disebabkan masalah kekurangan guru dalam subjek-subjek tertentu. Oleh itu, dalam jangka masa pendek, pihak pentadbir sekolah terpaksa menempatkan guru-guru daripada option lain untuk mengisi kekosongan subjek yang diajar. Keadaan ini mengakibatkan pentaksiran semasa PBD yang dijalankan kurang efisien. Ini kerana guru-guru daripada option lain kurang kemahiran dalam topik yang ditaksir. Seterusnya, isu yang terakhir ialah tahap kesediaan murid yang rendah semasa pelaksanaan PBD. Sikap murid yang sambil lewa menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru-guru, dan juga terdapat murid-murid yang mempunyai kemahiran belajar yang lemah seperti kemahiran bertutur, menulis ataupun membaca. Keadaan ini turut mempengaruhi pelaksanaan pentaksiran dalam bilik darjah. Nama saya Nurul Syahidah binti Jumali, nombor metrik P133478 dan hari ini saya akan menerangkan berkenaan cadangan penyelesaian masalah isu-isu PBD. Jadi terdapat 3 cadangan penyelesaian terhadap isu PBD yang telah diutarakan sebelum tadi. Jadi cadangan pertama adalah dengan meningkatkan latihan dan kursus kepada guru-guru secara lebih terperinci supaya pelaksanaan PBD di sekolah dapat dilaksanakan dengan lancar.
Jadi kursus-kursus yang dilaksanakan tersebut mestilah berkait dengan cara melaksanakan pentaksiran dengan betul, cara pembinaan item seperti bahan-bahan yang boleh digunakan untuk penilaian, cara mengajar, cara komunikasi dan persediaan sebelum, semasa dan juga selepas pelaksanaan PBD. Jadi kursus dan makluman tersebut juga bolehlah dilakukan secara berkala agar guru-guru sentiasa mendapat maklumat yang terkini berkenaan pentaksiran. Cadangan kedua adalah dengan meminimumkan beban kerja guru. Jadi seperti yang kita tahu, kerjaya seorang guru pada zaman kini bukanlah hanya untuk melaksanakan PDP semata-mata di dalam kelas ataupun hanya untuk mentaksir murid-murid. Namun pada zaman kini, guru-guru juga perlu melakukan kerja-kerja pengkeranian seperti menyiapkan fail, surat dan sebagainya. Selain itu, guru-guru juga perlu memegang jawatan-jawatan dan juga melaksanakan aktiviti-aktiviti atau program yang telah diarahkan oleh pihak atasan. Maka antara cadangan yang boleh dilakukan adalah pihak atasan perlulah meneliti semula tugas-tugas yang dilaksanakan oleh guru agar guru-guru tersebut dapat fokus untuk melaksanakan PDP dan juga pentaksiran. Jadi selain itu, guru juga perlulah diberi keyakinan ataupun kepercayaan yang tinggi agar pentaksiran dapat dilaksanakan dengan telus. Jadi pihak jabatan ataupun pihak sekolah tidak sepatutnya memberi arahan supaya memberikan markah yang baik kepada pelajar-pelajar yang bermasalah. Sedangkan pelajar tersebut tidak layak untuk memperolehi markah yang bagus disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Cadangan ketiga adalah dengan meningkatkan program intervensi kepada para pelajar, terutamanya para pelajar yang lemah untuk menimba ilmu pengetahuan dan meningkatkan tahap keyakinan diri. Jadi guru bolehlah melaksanakan pelbagai aktiviti ataupun latihan menggunakan pendekatan yang berbeza dengan rakan-rakan yang lain. Seperti guru-guru bolehlah memberikan set soalan yang lebih mudah daripada rakan-rakan yang lain ataupun nota yang lebih ringkas dan sebagainya. Tujuan kajian. Tujuan utama kajian ini dijalankan ialah untuk memahami tahap pengetahuan guru terhadap pelaksanaan pentaksiran bilik darjah di sekolah dan menilai tahap kesediaan guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji tahap keberkesanan PBD terhadap perkembangan murid secara menyeluruh. Saya Hafizah binti Mejah, P133622 akan membentangkan dapatan dan perbincangan kajian ini. Alright, kita teruskan kepada demografi responden, iaitu responden yang terlibat bagi kajian ini majoritinya adalah responden perempuan, iaitu sebanyak 95.2%, iaitu bersamaan dengan 20 orang responden, iaitu seterusnya dari aspek umur, rata-rata responden yang terlibat adalah yang berumur 31 hingga 40 tahun, iaitu sebanyak 33.3% bersamaan dengan 7 orang responden, dan seterusnya terdiri daripada bangsa Melayu iaitu sebanyak 83% dan beragama Islam iaitu sebanyak 95.2%. Okey, seterusnya kita teruskan kepada aspek kefahaman guru terhadap PBD, iaitu rata-rata responden berpendapat bahawa penilaian yang dilakukan secara berterusan untuk melihat perkembangan dan kemajuan murid secara menyeluruh bukan sahaja dari aspek akademik, iaitu selaras dengan Pungkodi, Vilasani dan Wan Muna pada tahun 2023, iaitu PBD ini ditaksir berdasarkan aspek kemahiran berfikir, kemahiran berbahasa, kemahiran mengira, kemahiran belajar, kemahiran bersosial, kemahiran manipulatif, kemahiran amali, kemahiran kinestetik, kreativiti, kesihatan dan kecergasan, amalan, nilai murni dan sikap murid. Seterusnya dari aspek penerimaan terhadap pelaksanaan PBD, rata-rata responden bersetujulah, iaitu di mana sebanyak 85% bersetuju, iaitu di mana menyatakan menilai perkembangan murid secara menyeluruh. Selaras juga dengan kajian yang dijalankan oleh Mazharul Hasan dan Nur Azimah pada tahun 2021, iaitu
PBD dapat memberikan kelebihan kepada murid dan guru, iaitu di mana menggalakkan keterlibatan murid dan guru dalam proses PDDP, iaitu di mana guru akan lebih kreatif lah dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran. Alright. Seterusnya dalam penetapan tahap penguasaan murid, iaitu rata-rata responden berpendapat kaedah pentaksiran dilaksanakan secara berbezalah mengikut kepada tahap murid, iaitu melihat kepada semua aspek, iaitu dari segi fizikal, mental, pemerhatian, penulisan, pertuturan atau lisan lah, iaitu penglibatan murid di dalam kelas dan juga di luar kelas. Selaras juga dengan kajian yang dijalankan oleh Abdul Said, Christina dan Nur Hamimah, iaitu pada tahun 2021, di mana guru-guru perlu mempunyai pengetahuan lah dalam memberi penilaian tahap penguasaan yang tepat kepada murid dengan mengambil kira pelbagai aspek lah. Alright. Seterusnya dari aspek pelaksanaan PBD yang berkualiti, di mana guru perlu menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran yang profesional lah, iaitu di mana tiada isu pilih kasih semasa memberi markah dan membuat pentaksiran. Penilaian tu mestilah dinilai secara telus. Alright. Menurut Tanjayu dan Husaina Banu, pada tahun 2020, bagi memastikan hasil pentaksiran itu tepat dan berkualiti, guru perlu menjalankan pentaksiran dengan adil dan saksama. Alright, seterusnya kaedah pelaksanaan PBD, iaitu rata-rata responden berpendapat kaedah yang dilakukan adalah melalui pemerhatian lisan dan penulisan, iaitu dengan menilai aktiviti-aktiviti seperti kuis, kerja berkumpulan, kreativiti murid, respon murid dan pembentangan murid, lembaran kerja, ujian formatif, ujian sumatif dan lain-lain lah. Okey, ini juga selaras dengan kajian Nur Azizah, iaitu menyatakan kaedah yang kerap digunakan oleh guru adalah melalui pemerhatian lisan dan juga penulisan. Alright, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum, saya Ahmad Azri, ingin membincangkan berkenaan dapatan dan pembincangan. Soalan iaitu PBD membantu meningkatkan perkembangan murid dari segi penerimaan bersetuju kekerapan seramai 13 orang, 61.9%, yang tidak setuju kekerapan seramai 8 orang, bersamaan 38.1%. Ini kerana penguasaan murid di dalam kelas adalah berbeza dan guru akan melihat perkembangan murid secara menyeluruh. Yang kedua, mengesan pengetahuan yang sedia ada murid, menjalankan tindakan susulan yang bersesuaian dengan serta-merta. Seterusnya, tahap kesediaan guru mempengaruhi proses PBD. Menurut kepada Yuh dan Usaina 2020, faktor sikat pengetahuan dan kemahiran guru dalam proses pelaksanaan pentaksiran adalah berkait dengan keberkesanan dan ketepatan pentaksiran. PBD ini, guru perlu bersedia dan memainkan peranan yang penting supaya lebih berkesan kepada para murid, dan cabaran dalam pelbagai aspek pengetahuan guru mampu memberikan faktor utama dalam menjayakan pentaksiran. Soalan seterusnya, adakah PBD membantu guru mengesan keberkesanan kaedah pengajaran di dalam PDP? Dengan adanya PBD, guru dapat mengenal pasti murid sama ada faham atau tidak telah dipelajari. Yang kedua, kerana guru dapat melihat dengan lebih jelas keberkesanan sesuatu aktiviti di dalam kelas atau belajar secara individu. Yang ketiga, hasil ini akan memberi impak yang baik daripada sudut pelaksanaan PBD itu sendiri, sekaligus mengurangkan beban guru. Seterusnya, PBD dapat mengesan kelebihan atau kelemahan murid di dalam pembelajaran. Kelebihan PBD pula murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan,
bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Dari segi aspek kelemahan, PBD akan membebankan guru-guru di sekolah kerana masa yang diberikan amat juga terhad. Selain itu, hari ini juga pernah dinyatakan di dalam dada-dada akhbar tentang perunggutan guru-guru tentang beban ini. Pelaksanaan PBD ini merupakan punca pelajar kurang bermotivasi di dalam pembelajaran. Berkenaan dengan soalan ini, para responden lebih menyatakan tidak setuju. Ini kerana responden berpendapat PBD ini mampu mengganggu fokus atau emosi para murid dan mampu mengganggu emosi sebilangan para murid di dalam kelas maupun di sekolah. Akhir sekali, pendekatan PBD lebih baik berbanding peperiksaan besar. Ini sumber bersetuju daripada Dr. Azlin Noraini Mansur 2021 berkata ia berikutan pentadsiran itu memberi penekanan merakumi pelbagai aspek termasuk jasmani, rohani, intelek berbanding pentadsiran yang sedia ada yang lebih memberi penepuan kepada pencapaian akademik melalui peperiksaan. Tidak bersetuju, saya memetik daripada Dr. Anwar Ahmad 2022 turut berpendapat UPSR wajar dikembalikan semula kerana pelaksanaan peperiksaan tersebut lebih berkesan untuk sistem pendidikan di dalam negara ini. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, hasil dapatan menunjukkan bahawa guru-guru faham dan bersetuju terhadap pelaksanaan pentadsiran bilik darjah di sekolah. Jadi terdapat pelbagai cara pentadsiran yang telah digunakan oleh guru untuk mentaksir tahap penguasaan murid seperti kaedah pemerhatian, lisan dan juga penulisan. Tidak dinafikan bahawa terdapat juga isu-isu yang dibangkitkan berkenaan pentadsiran dalam bilik darjah. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan penyelesaian berkenaan isu-isu PBD yang boleh diteliti oleh pihak sewajarnya agar pentadsiran yang dilaksanakan telus serta memberikan kualiti yang terbaik kepada pendidikan di Malaysia. Sekian, terima kasih.